arah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata anna Abu Bakr radhiyallahu aqbala ala farasin min maskanihi bis sunuh. Bila Nabi kita sakit, tiba-tiba Nabi kita boleh keluar, jenguk di tingkap rumah dia, tengok ke sahabat duduk di masjid, senyum. Sayyidina Abu Bakar ingat ke Nabi dah segar, sehat. Dia pun ambillah peluang hari ni, pergi ke rumah isteri dia dekat dengan Sunuh. Sunuh tu dekatnya Quba, Masjid Quba. Jauh jugalah 3 km. Dia pergi sana. Waktu dia di sana, pada pagi itu Nabi kita salah wafat. Ila rafiqil a'la, wafat. Orang pun cari Sayyidina Abu Bakar, cepat Abu Bakar, Rasulullah wafat. Umar sedang panik, mengamuk di masjid, tak boleh terima Nabi kita wafat. Yang boleh meredakan keadaan iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar lari daripada Sunuh, daripada rumah dia tadi, balik terus ke Madinah. Dia tak cakap dengan orang. Orang duduk yoya dekat masjid. Abu Bakar terus ke rumah Nabi, rumah Aisyah, rumah anak dia. Bebaslah dia masuk. Fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia pergi Aisyah, Assalamualaikum, masuk rumah. Aisyah kata ni jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tengok, terbujur kaku jasad yang mulia. Aisyah tuduh dengan kain. Fakashafa an wajhihi, dia buka muka Nabi. Summa akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Bila dia buka tudung, tengok jasad wafatnya Nabi, confirm dah wafat. Terus dia cium Rasulullah dan dia menangis. Keluar kata-kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'ullahu alaika mautatain. Ya Rasulullah, demi Allah, Allah Ta'ala tak kumpul dua kematian pada Nabi. Mati yang kau rasa ni, kamu tak akan rasa lagi lah lepas pada ni. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Rasulullah ni baik dalam keadaan waktu hidup, waktu Nabi wafat. Abu Bakar menangis. Seorang yang jiwanya lembut tapi kental dia punya jiwa, dia boleh tahan diri dia. Tidak kata dia keluar daripada rumah Nabi itu meraung macam tak sedar lah. Abu Bakar tenang keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam masjid, Umar tengah duduk cakap. Duduk marah. Umar kata Nabi tak wafat. Apa dia kata Nabi wafat, dia pukul. Marah. Abu Bakar pergi, ijlis ya Umar. Ijlis, duduk. Dia suruh Umar duduk. Fa'abah. Umar tak mau duduk. Duduk diri nak cakap juga. Allahu Akbar. Bila Abu Bakar suruh Umar duduk, Umar tak kira, orang ramai pun pusing mari ke depan Abu Bakar. Umar duduk seorang situ. Fa aqbala an-nasu ilaihi wa taraku Umar. Jadi orang tak dengar dah Sayyidina Umar, sebab orang tahu dah dia punya panik tadi. Jadi orang mari dekat depan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mula bercakap, amma ba'd, wahai sahabat-sahabat semua, aku sudah pasti tengok sendiri dah jasad Rasulullah yang mulia, baginda sudah wafat. Menangis orang, mana confirm dah. Umar tadi masih lagi duk mengharap kata wafat, mungkin Nabi kita pengsan dia. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar confirm Nabi wafat, tangisan semakin kuat. Amma ba'du. Ini mauqif Abu Bakar, dia panggil saburun hazim, seorang yang tenang, mempunyai jiwa yang kuat, sabar. Ini kepimpinan. Kerana itu Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar yang jadi khalifah secara beberapa isyarat. Amma ba'd, wahai manusia,
faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Siapa sembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana minkum ya'budullah, siapa di kalangan kamu yang sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah Ta'ala hidup tak mati. Dia pun baca ayat ni. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dia baca ayat ni sampai ke ayat 145. Dua ayat dia baca. Muhammad ni seorang rasul, telah berlalu sebelum daripadanya beratus rasul yang telah wafat. Kenapa pula kita panik? Qala, kata di para sahabat, wallahi la ka'anna an-nas lam ya'lamu, seolah-olah manusia tak dengar lagi ayat ini kecuali setelah Sayyidina Abu Bakar baca ayat. Macam panik, hilang, terlupa ayat. Falamma asma'a basharan, jadi orang pakat baca ayat ni belaka. Kata di Sa'id bin Musayyib, ulama besar Madinah, dia kata anna Umar qal, bila Sayyidina Umar dengar Abu Bakar baca ayat ni, terduduk dia. Umar kata apa? Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa aqirtu. Bila aku dengar Abu Bakar baca ayat ini, ketika itulah baru aku sedar daripada kepanikan tadi bahawa Nabi sudah wafat. Hatta ma tuqilluni rijlaya, kaki aku tak nak duduk lagi, rebah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Ini ayat ini besar. Karena itulah Nabi SAW pilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Nabi Abu Bakar pilih ayat Quran yang dibaca. Sahabat-sahabat yang tengah dalam keadaan panik tadi terkejut. Semua kata, ya Allah, macam ayat ini baru turun sekarang. Macam ayat ini tak pernah kita baca lagi. Macam ayat ini tak pernah kita dengar, sedangkan mereka dah hafal ayat Quran. Allahu akbar. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Kita jangan tengok orang. Kadang-kadang kita tengok orang yang bercakap kuat, orang yang suara lantang, orang yang gedabeh, kau ni kita nak jadi ketua ni sebab bisa. Lah, Abu Bakar walaupun lembut, bila baca Quran menangis sampai orang panggil dengar, esokkan dia di dalam dada dia terdengar, cakap lembut, mempunyai sikap yang tenang. Tapi itulah kepimpinan. Subhanallah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada sahabat-sahabat Nabi lengkap melengkapi. Abu Bakar tenang lembut, Umar tegas. Jadi kena ada belakang. Jadi kalau lembut belakangnya, orang pijak kepala pula. Tegas belakang pun orang lari juga. Jadi kita kena ada dua-dua. Mana kalau seorang tegas, seorang kena lembut. Kalau dua-dua backing belakang, lompat orang. Jadi itulah indahnya apabila Allah yang pilih. Bila Allah Ta'ala pilih, maka comel belakang. Hadis ini rawahul Bukhari. Baiklah, kita pergi pada ayat yang terakhir. Cerita tentang wafat Nabi, dia panggil, bahasa orang Arab panggil Zu Shujun. Setiap kali kita dengar peristiwa wafat Nabi, kita akan sebab, kita akan sedih. Kerana itulah Nabi SAW kata, kalau siapa yang nak fikir tentang musibah yang menimpa dia, fikirlah tentang musibah ketika wafatnya Nabi SAW. Itulah musibah yang besar yang menimpa umat ini. Allahu Akbar.